orang yang ada kencing manis ada paras gula yang ada tinggi, dan mengapa mereka akan mungkin dapat risiko yang lebih tinggi dari segi kategori 4, kategori 5 and everything, yang kronik punya COVID-19 punya case sampai kena intubate and everything. So kena faham, virus dengan bakteria, cara penggunaan tenaga dalam badan ialah berbeza. Tapi yang paling kelakar sekali is kita kena tahu di mana lokasi gula tu berada. Sekiranya lokasi gula tu berada dalam saluran darah, seperti yang orang yang ada banyak isu kencing manis and everything, the sugar luar sel badan dia lagi tinggi daripada dalam sel dia. Okay, so kalau kita tengok daripada satu simple explanation kan, saya akan tunjuk. Ni ialah saluran darah, darah, and ni adalah, katakan inilah sel badan you. Selalu saya lukiskan, saya tunjuk kepada you kan. So katakan ada gula. Katakan gula ni cube-cube kecil, and dia ada pintu macam insulin untuk masuk ke dalam. So, bila insulin ni clip, gula ni boleh masuk ke dalam sel and boleh gunakan. Tapi si virus ni mungkin dia guna pendekatan lain. Dia masuk juga melalui saluran darah ke, dia hijack sel. Virus COVID pun dia boleh masuk ke dalam sel. Okay. Situasinya berlaku dalam kategori-kategori yang lebih teruk ni ialah bila terdapat banyak sangat glukos dalam saluran darah, apa yang terjadi? Macam traffic jam. Traffic jam ni, dalam kajian-kajian yang terbaru mereka tunjukkan, yang selalu kita dengar sebagai cytokine storm. Perkataan ni, cytokine tu banyak I guna dekat klinik untuk orang yang cytokine bagus. Kita gunakan untuk buat suntikan dekat lutut, muka yang ada parut, kita gunakan cytokine yang bagus. Tapi kalau cytokine yang pro-inflammation ni, yang boleh menyebabkan keradangan dalam paru-paru, di auto attack. Cytokine tu, katakanlah cytokine tu bentuk dia bulat lah, dia akan pergi lekat untuk deactivatekan. Dan bila dia lekat dengan glukos, sebab terlampau banyak glukos bergelimpangan dalam saluran darah, maka dia akan menyebabkan cytokine storm, and dia akan attack ke dalam paru-paru sehingga you semput dan sesak nafas. Kenapa banyak sangat gula dekat luar? Because kita kena faham, paras gula dalam saluran darah you terlampau tinggi sebab insulin yang jaga pintu ni tak boleh buka dah pintu ni semua. So dia semua tengah sangkut kat luar. Because mungkin you ada insulin sensitivity ataupun produksi insulin sangat-sangat sedikit. So benda tu boleh berlaku. Okay, that is one thing. Tapi sebaliknya, bagi orang yang mempunyai insulin level yang bagus, yang di mana dalam saluran-saluran darah dia, insulin level dia bagus, dalam saluran-saluran darah dia, bila gula masuk je, mungkin dia tak ambil gula yang banyak sangat. Especially gula-gula ringkas seperti gula dalam bentuk minuman, gula dalam bentuk fructose, gula high fructose corn syrup dan sebagainya, dan semua can drinks pun kita ada. So bila ada gula yang sedikit, dia senang dia masuk. Dia masuk, insulin datang, dia plug, dia buka pintu, gula tu boleh masuk ke dalam sel. And bagi situasi virus, kajian-kajian saintis, bukan saintis kangkung, saintis yang telah tunjukkan, if the sugar load dalam sel tu tinggi, dia akan melambatkan pembentukan ataupun virus shedding ataupun pembiakan ataupun perebakan virus tu dengan laju. So if the sugar is in the cell, it's very good. It actually slow down the virus replication. So virus, sekali lagi kena faham, dia lah protein. If the sugar is outside, dia akan menyebabkan inflamasi tu semakin hari semakin meningkat dan jadi lagi teruk. And also ada lagi satu kajian yang tunjukkan, lagi banyak gula dekat luar ni, kesan pada immune system kita dia akan drop. That means kalau peratus gula dalam badan jadi, it seems
Alamak, itu salah pula. Kadang-kadang I terpaksa tulis terbalik ni kan. Salah pula. Let me get it right. 70, see? Betul tak? Salah juga. Okay, let me see. Correct lah. Okay. So if it's 75 gram ke atas, 75 gram ke atas gula tu, apa yang akan terjadi is immune system you, apa ni, ada kajian tunjuk dia akan drop dalam masa 5 jam. Tetapi bukan kata immune system you merendum teruk lah. That means keboleh upayaan immune you akan mula drop. So kesimpulannya, satu benda yang you takkan dapat daripada sumber-sumber berita kita, bukan setakat pakai mask 1 lapis, 2 lapis pun ada sekarang ni, pelik, makin lama semakin pelik, is improve gaya hidup, control you punya sugar you. Okay, sekali lagi salah. Okay, control your sugar, control your gula. Control gula dalam badan sangat-sangat penting. Kenapa kena control gula dalam badan? Satu is pastikan you tahu paras glukos you. Kepada orang-orang yang berusia, yang tengah tonton ni, yang akan share ni, tak ada masalah, please share. Lagi banyak you share, lagi banyak orang yang ada masalah kencing manis akan berjaga-jaga. Sekiranya mereka tak berjaga-jaga, risk factor untuk dapat COVID yang tengah bercambah dekat Lembah Kelang ni macam-macam boleh terjadi. Okay, so first thing is you have to control your sugar punya level. Okay, sugar level kena control. Pastikan sugar level you mungkin lah, kalau boleh bawah 6. Kalau you rasa tak boleh dapat bawah 6, kita kena cari kenapa tak boleh bawah 6. Because pengambilan gula you secara berlebihan, sama ada makan nasi, mihun, mi goreng, tosai, capati, minuman teh tarik, kopi, jantan lah, macam-macam lah ada. So control all of that, dan pastikan you guna glukometer kat rumah. Periksa mungkin 2 kali, pagi sekali, petang sekali. Dan pastikan yang kedua tu, you tahu test nama dia HbA1c ni. HbA1c ni ada satu test lah. Biasanya orang yang kencing manis dia akan test. Kalau HbA1c ni tinggi and glucose you masih rendah, that means pengendalian glucose you antara 90 hari hingga 120 hari dalam badan you sangat-sangat teruk, ataupun you tak kurang berjaya lah untuk control your HbA1c. Because if you can control your HbA1c, very good. The risk factor untuk ada cytokine storm acting boleh dikurangkan. This is proven study saja, bukan kita nak main petik daripada langit ke apa-apa. Okay? Kalau kita nak buat kajian, kita buat. Kita bukan just main celoteh-celoteh je, no point of that. We got to be on facts. Because if we can reduce this, kita boleh reduce orang-orang yang jantan. Because kita dah buang masa banyak dah. So sekarang ni, seperti yang katakan, rakyat kena take over, rakyat kena dididik. Dia kena tahu apa dia boleh buat secara kendiri, in yourself. Pemakanan kena jaga and everything. So if the HbA1c bagus, sugar control, you can control this better. Mungkin risk factor tu boleh dikurangkan. So selagi terdapat virus, selagi tu kita kena bersiap siaga. Apa-apa pun boleh terjadi. Sekarang ni ada kajian tunjuk virus tu dia jadi airborne. So airborne ni dia boleh merayap dalam udara lah. Ada 6 kaki pun boleh, virus tu boleh terbang dan sebagainya daripada udara and everything. So you punya kesudahan lah untuk jaga diri you sendiri. So sugar control sangat-sangat important. So please jaga your sugar control. Saya akan buat the sugar class tak lama lagi. Mungkin kita akan buat pengumuman mungkin lepas PKP ke, ataupun mungkin minggu depan kita akan decide bila kita nak start our sugar program. Sugar program tu kita akan didik macam mana kita nak control sugar, apa yang kena buat. I buat yang first round tu was very good support. Lebih kurang ada 160 orang join the sugar class. Tiap minggu kita akan ada kelas secara pre-recorded video, and also dalam tu I akan buat support system untuk mengajar macam mana nak faham apa isu-isu berkenaan gula ni. Tapi meantime, buat hari ni sugar, kesimpulannya satu, sekiranya sugar berlegar dalam saluran darah, maka risiko untuk dapat cytokine storm semua sangat tinggi sekiranya tidak dikontrol. Sekiranya glycated hemoglobin sangat tinggi. Sekiranya pengambilan gula tu yang bagus terkawal, bukannya kita minta jangan ambil gula langsung. No.
you can take sugar, because even ada kajian kata pengambilan gula sedikit tak ada masalah dalam keadaan virus yang tinggi. Tapi kena pastikan all of these numbers stable lah. So orang yang sihat, tubuh badan dia and everything, no problem. Is this sugars that betul-betul membahayakan kesihatan you? Okay, so bukan video clip yang sangat lama. I minta maaf, I cannot see the content punya scroll yang orang tengah live pergi komen tu. I terpaksa nanti keluar lepas video ni habis, and mungkin review satu-satu, and mungkin bagi komen and text. Okay, this is Dr. Roland hari ni, late night show. Selamat malam, and see you dalam masa beberapa hari lagi dengan satu topik yang sangat-sangat cun, and I akan bersama orang-orang yang top bincang dengan apa yang kita nak kena buat dalam krisis yang kita hadapi. Stay tuned for that. Okay, bye bye.